Baik, selamat kembali mengikuti kami di Rampai Pagi. Seperti yang dijanjikan, pagi ini kami ada menyediakan satu ruangan wawancara ya, segmen bahasa dan kesusastraan Melayu. Dan untuk hari ini akan membawakan topik yang menarik juga, pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dan alhamdulillah pagi ini kita berpeluang bersama dengan Yang Mulia, iaitu Dr. Ali Ahmad Omar Ali, merupakan pensyarah di Institut Pendidikan Sultan Hassanah Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan ya, buat Dr. Ali Ahmad ya, bersedia bersama kita pada pagi ini untuk membincangkan sedikit mengenai topik yang kita ketengahkan hari ini, pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi sebagai mukadimah awal, mungkin doktor boleh menerangkan kepada penonton-penonton kita apa sebenarnya tajuk yang ingin kita bawakan pada pagi ini. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita ketahui, mata pelajaran bahasa Melayu ini biasanya dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang hanya mengajarkan kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis ya. Tapi dalam perubahan zaman kita ni, iaitu kita ni beralih ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Jadi saya rasa mata pelajaran bahasa amnya, khususnya bahasa Melayu, juga telah mengubah peranan untuk menjadikannya lebih relevan dengan keadaan keperluan semasa. Jadi bukan sahaja kemahiran membaca dan menulis itu diajarkan, tetapi juga tugas mata pelajaran bahasa Melayu pada ketika ini ialah untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir, khususnya pelajar-pelajar kita ni lah. Ya. Jadi pengajaran, pembelajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi definisi kemahiran berfikir. Okey, kemahiran berfikir ini ada banyak definisi lah. Kalau lain pengkaji, lain definisi yang diberikan. Tetapi untuk amnya, kemahiran berfikir ini bermaksud sebuah proses dalaman, itu dalam mental lah, yang terhasil dan beroperasi menggunakan representasi maklumat dalam mental. Jadi dalam mental kita ni ada representasi maklumat. Misalnya tadi disebutkan daun membangan. Jadi dalam kepala kita ni ada representasi maklumat mengenai daun membangan atau pohon membangan itulah. Dan jadi justru berfikir itu bersifat dalaman, iaitu dalam mental dan secara kognitif. Dan tadi yang saya nyatakan, ia terjadi dalam proses pengolahan maklumat-maklumat yang kita ada. Jadi maksudnya apabila kita ni berfikir, ianya berlaku di dalam minda dan juga otak kita ni ya. Hanya kita ni sendiri yang tahu apa yang kita ni fikirkan, betul begitu ya. Dalam kebanyakan ketika macam itulah. Jadi itu namanya proses kita ni berfikir ya. Jadi difahamkan juga ada beberapa kategori untuk berfikir ini. Mungkin boleh menjelaskan kepada kita ni apa yang dimaksudkan dengan kategori-kategori berfikir ini. Okey, seperti yang saya katakan tadi, pengkaji-pengkaji atau sarjana-sarjana dalam kemahiran berfikir dan psikologi membahagikan ada perbezaan pendapat lah. Tapi secara amnya, jika dipukalkan, kemahiran berfikir ataupun proses berfikir ini dapat dibagikan kepada 4 bahagian am. Pertama ialah berfikir secara kritis. Tujuannya biasanya untuk mendapatkan kebenaran. Jadi kita ni memisi lah orang Brunei. Yang kedua ialah berfikir secara kreatif, iaitu untuk penghasilan idea ataupun kadang-kadang penghasilan soalan-soalan seperti yang dilakukan tadi ya. Dan yang ketiga, misalnya kategori ketiga ialah berfikir untuk membuat pilihan, decision making. Jadi ada proses-proses tertentu yang perlu diikuti untuk kita ni membuat pilihan yang tepat. Dan kategori terakhir amnya ialah berfikir untuk menyelesaikan masalah ataupun mencipta sesuatu ataupun juga dipanggil sebagai berfikir secara inventif. Jadi semuanya ini seperti yang dalam tajuk wawancara kita pada pagi ini memang diberikan tumpuan dan diterapkan dan seterusnya diperkasakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
Ya, betul. Ya, jadi di sini apakah antara contoh kemahiran berfikir dalam mata pelajaran bahasa Melayu ini? Okey, soalan yang bagus. Alhamdulillah, saya boleh berikan satu contoh, iaitu berfikir untuk menyelesaikan masalah. Di negara Brunei Darussalam, misalnya dalam peringkat GCE A-level, dalam kertas 1, pelajar-pelajar biasanya diberikan beberapa soalan karangan, dan soalan-soalan ini antaranya adalah yang bersifat untuk meminta pelajar memberikan cadangan penyelesaian kepada beberapa masalah, isu atau cabaran yang dihadapi. Misalnya dalam beberapa tahun yang lepas ada soalan-soalan misalnya mengenai apakah cara kita meningkatkan sektor pelancongan ataupun cara kita membenteras penyalahgunaan dadah. Jadi soalan-soalan ini memang selalu dikeluarkan dalam peperiksaan dan juga diajarkan dalam kelas. Jadi caranya untuk menjawab soalan ini bukan semudahnya untuk menyenaraikan sahaja apa yang kita ni tahu. Tapi dalam proses pengajaran kemahiran berfikir, sepatutnya dan mestilah kita melatih pelajar untuk menggunakan proses-proses berfikir yang tertentu, misalnya pemikiran kritis, penyelesaian masalah, memberikan cadangan tersebut secara bimbingan di dalam bilik darjah. Jadi kita ni boleh guna pakailah dengan ada 4 cara berfikir, seperti berfikir secara kritis, berfikir secara kreatif, dan juga untuk membuat pilihan berfikir untuk menyelesaikan masalah ataupun mencipta baru ianya terhasil. Hanya daripada satu tajuk kerangan yang diberikan kepada anak-anak ini tadi, ya. Baik, jadi kita ingin mengetahui ini, bagaimanakah kemahiran berfikir ini diajarkan kepada anak-anak ini tadi, ya. Dan kita ingin mengetahui juga macam mana ianya kita dipelajari. Okey. Kemahiran berfikir ada banyak caralah untuk dipelajari atau dikuasai oleh siapa saja, termasuk kita ni lah. Tetapi ada satu teori yang mengatakan bahawa sebaiknya pengajaran kemahiran berfikir ini diajarkan menggunakan pendekatan atau aktiviti perantisan kognitif. Saya kenalkan dulu perantisan kognitif ini ataupun cognitive apprenticeship. Asalnya pada tahun 1980-an, seorang pengkaji barat bernama Barbara Rogoff telah melakukan penyelidikan di Amerika Latin. Tujuan penyelidikan beliau ialah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai cara kemahiran hidup seperti berburu dalam masyarakat tersebut, memasak, dan kemahiran-kemahiran ini terkandung di dalamnya kemahiran kognitif yang rumit. Jadi caranya ialah Rogoff akhirnya menyimpulkan bahawa kemahiran-kemahiran yang rumit ini berjaya diturunkan atau dikuasai oleh kanak-kanak dalam masyarakat tersebut melalui pertama bimbingan, dan yang kedua yang paling utama ialah kerjasama antara orang-orang yang berkemahiran tinggi, ini orang-orang dewasa dalam masyarakat tersebut, dengan kanak-kanak yang bersifat novice. Jadi apabila kita amati perkara ini, fenomena ini, ia memang berlaku di arena tempatan. Misalnya tadi dalam segmen yang sebelum ini, segmen memasak. Jadi kebesar kemungkinan ia tidak akan berjaya jika anak-anak tersebut tidak melakukan memasak juadah tersebut bersama-sama ibu bapanya. Jadi itulah cara yang amlah yang ditemukan oleh pengkaji barat ini, ya. Di negara Brunei Darussalam, saya pernah melaksanakan satu kajian menggunakan perantisan kognitif. Amnya guru dalam bilik darjah bertindak sebagai pakar, tetapi ia tidak mengarahkan pelajar-pelajar untuk mendapatkan idea, untuk mempelajari atau memperkasakan kemahiran bahasa ini, kemahiran berfikir ini. Sebaiknya guru dan pelajar melaksanakan aktiviti dan tugasan berfikir, contohnya penyelesaian masalah bersama-sama. Jadi bukannya guru mengarahkan pelajar, tetapi guru dan pelajar membuat atau melaksanakan aktiviti tersebut bersama-sama. Ya, itu dia betul, ya. Jadi alhamdulillah teknik kemahiran berfikir ini boleh kita ni pelajari. Boleh. Dan insyaAllah kalau kita ni macam semakin mahir di dalam
teknik kemahiran berfikir ini, hasil daripada tersebut apa yang boleh kita capai? Kemahiran ini adalah kemahiran dinamik ya. Apabila ia dipelajari, ia setentunya akan meningkatkan dimensi berfikir seseorang ya. Walau bagaimanapun seperti yang saya katakan, ia adalah kemahiran dinamik. Jika ia tidak digunakan, ia akan beransur hilang. Jadi ia seperti kemahiran bersukan. Jika ia tidak diamalkan, jadi misalnya stamina akan berkurang. Sama juga lah yang saya dapati dalam kajian-kajian di. Jadi adakah sama kemahiran berfikir ini dengan common sense? Common sense adalah salah satu sebahagian daripada kemahiran berfikir, kerana ia ada melibatkan proses tadi mental, dalaman dan ada pengolahan maklumat. Iya. Kadang-kadang banyak di antara kita ni beranggapan bahasa Melayu ini senang untuk dipelajari, tapi sebenarnya banyak yang perlu kita ni ketahui. Ianya sangat meluas. Jadi kalau tadi antara penjelasan yang telah pun diberikan, bagaimana dengan penyelidikan berkaitan dengan kemahiran berfikir dalam mata pelajaran bahasa Melayu khususnya di negara Brunei Darussalam ini? Okey, sebelum saya jawab tadi, memang mata pelajaran bahasa Melayu ini dianggap senang, tapi sebenarnya memang senang, dan ia mudah kerana pengajar guru-guru yang ada di sekolah-sekolah di negara kita ini memang berkemahiran dalam pengajarannya. Mengenai kajian kemahiran berfikir, saya ingin bawakan salah satu kajian yang baru-baru ini dilaksanakan, iaitu berkenaan dengan pemerkasaan pemikiran inventif dalam aspek penulisan. Dalam kajian ini, pelajar dibimbing untuk menghasilkan cadangan-cadangan inventif, iaitu penyelesaian masalah selaku isi utama dalam karangan yang diberikan, tajuk karangan yang diberikan. Dan perkakasan berfikir yang digunakan ialah perkakasan berfikir ASIT ataupun Advanced Systematic Inventive Thinking dalam suasana perantisan kognitif. Penilaiannya ialah apabila pelajar ini memberikan satu idea inventif, mereka akan dapat 2 markah bagi setiapnya. Idea konvensional, itu idea yang biasa, 1 markah, dan idea-idea yang tidak relevan tidak akan diberikan markah. Hasilnya, alhamdulillah, pemikiran inventif peserta kajian dapat ditingkatkan dalam kajian ini. Tapi walau bagaimanapun, secara rincinya ada beberapa dimensi berfikir yang terkandung dalam pemikiran inventif ini tidak dapat ditingkatkan. Misalnya dimensi kreativiti dan juga dimensi pengambilan risiko. Daripada kajian ini dicadangkan bahawa untuk menjayakannya secara penuh, seperti yang selalu kita gunakan di negara ini, kita harus gunakan whole nation approach ataupun whole school approach, agar perantisan kognitif ataupun pemerkasan kemahiran berfikir ini tidak hanya dijalankan di dalam bilik darjah bahasa Melayu saja, tetapi secara bergandingan dalam mata pelajaran yang lain. Ya, jadi di antara murid dan juga guru adalah memainkan peranan yang sangat pentingnya bagi memastikan mereka ini dapat mempelajari kemahiran berfikir ini lebih-lebih lagi di dalam mata pelajaran bahasa Melayu ini tadi ya. Alhamdulillah menarik juga dengan kajian yang dijalankan tadi. Penilaian-penilaiannya itu terdiri daripada siapa sahaja? Penilaian-penilaiannya terdiri pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar di peringkat A-level, dan mereka ini diberikan tugasan untuk memberikan idea karangan, dan penilai-penilai adalah penilai-penilai daripada guru-guru yang dilantik dalam untuk jadi secara tidak supaya tidak bias lah. Jadi dengan topik yang kita bawakan hari ini, pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran bahasa Melayu, saranan doktor sendiri mengenai dengan topik dan juga pembelajaran dalam bahasa Melayu ini. Okey, saranan yang berkaitan dengan pengajaran kemahiran berfikir, secara tradisionalnya kita memang dibayangkanlah bahawa tugas guru adalah memberikan maklumat kepada para pelajar. Tapi kalau kita tukar dimensi tersebut kepada guru dan pelajar menjadi pakar, guru menjadi pakar dan pelajar menjadi orang nobis, bekerjasama dalam menguasai kemahiran berfikir ini, insya-Allah ia akan dapat membawa kita ke
suasana yang lebih lain lagi lah, khususnya dalam kemahiran berfikir. Baik, alhamdulillah ya. Itu sudut pandang yang baharu dan juga berbeza sedikit lah ya. Biasanya guru sebagai pendidik, anak murid sebagai mereka yang belajar ya. Tetapi kenapa tidak di era masa kini kita jadikan mereka sebagai sesuatu yang bekerja sama luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Dr. Ali Ahmad Omar ya, merupakan pensyarah ya di Institut Pendidikan Sultan Hassan Bolkiah Universiti Brunei Darussalam, bersedia bersama kita pada pagi ini untuk membawakan segmen bahasa dan kesusastraan Melayu, pengajaran dan juga pembelajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.